Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya memberikan sepatah dua kata di dalam taklimat bahagian keselamatan Universiti Putra Malaysia. Saya bagi pihak seluruh warga bahagian keselamatan menghargai dan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan ke Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor ini. Adalah diharapkan maklumat yang akan dipaparkan nanti dapat membantu tuan-tuan dan perempuan untuk mengenali bahagian keselamatan dan seterusnya akan mewujudkan hubungan yang lebih baik di masa akan datang. Diharapkan juga tuan-tuan dan perempuan dapat memanfaatkan maklumat yang akan dipaparkan sebaiknya untuk kebaikan bersama. Bahagian keselamatan merupakan salah satu entiti di bawah pejabat pendaftar Universiti Putra Malaysia. Bahagian keselamatan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua perkara berkaitan pengurusan keselamatan. Kami memastikan keselamatan warga kampus dan aset-aset universiti terpelihara dari segala ancaman selaras dengan visi universiti iaitu menjadikan universiti bertaraf dunia. Bahagian keselamatan juga beriltizam untuk menjayakan misi UPM iaitu memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu. Semoga dengan sokongan dan kerjasama semua pihak dapat memudahkan pelaksanaan tanggungjawab keselamatan yang semakin mencabar buat masa ini. Antara jenis-jenis jenayah yang sering berlaku di dalam kawasan UPM ialah kecurian, termasuklah kecurian di dalam bangunan dan juga di luar bangunan, pencerobohan, cabul, ragut, samun ataupun rompak serta mendatangkan cedera. Bagi kesalahan curi di dalam bilik ataupun di dalam bangunan, antara barang-barang yang sering dicuri adalah telefon bimbit, komputer riba, beg duit dan sebagainya. Lazimnya, ianya sering berlaku di waktu malam sehingga pagi dan hari yang sering berlaku adalah antara hari Sabtu dan juga hari Ahad. Ia sering melibatkan orang luar yang sering keluar masuk di dalam kawasan kampus. Kecurian di dalam bilik boleh berlaku. Antara sebab-sebabnya ialah tidak mengunci pintu dan tingkap sebelum keluar bilik, meletakkan anak kunci di atas pintu, di dalam kasut dan lain-lain, mendedahkan barangan berharga tanpa pemantauan, membawa masuk orang yang tidak dikenali dan tidak peka dengan orang luar yang sering keluar masuk di dalam kawasan kolej. Bagi kesalahan curi kenderaan, termasuklah motosikal ataupun basikal, lazimnya berlaku di antara jam 10 pagi dan juga 5 petang pada hari-hari kuliah dan juga hari-hari bekerja. Kawasan yang sering berlaku adalah di kawasan masjid UPM, parkir berpusat, perpustakaan dan juga di sanggar bahasa. Punca berlaku kecurian motosikal ataupun kenderaan ini adalah kerana tidak memasang kunci pendua seperti rantai, padlock serta sering meletakkan basikal di tempat yang sunyi dan jauh daripada orang ramai. Bagi kes cabul, iaitu serangan seksual dalam bentuk fizikal tanpa kerelaan, tidak diminta dan tidak ditawarkan, berupa sentuhan, tepukan, cubitan, urutan, geselan terhadap tubuh badan yang tidak bersesuaian, pelukan, ciuman dan raba. Sering berlaku di luar bangunan. Mangsa selalunya adalah yang berjalan kaki seorang diri, menunggu bas di perhentian bas berseorangan juga, dan di komplek perumahan antarabangsa. Kejadian cabul juga sering berlaku di mana mangsa berjalan di tempat-tempat yang sunyi dan jauh daripada orang ramai. Mangsa berpakaian menjolok mata serta menunggu bas seorang diri sehingga larut malam. Gangguan seksual selalunya berlaku dalam bentuk fizikal, lisan, isyarat dan visual tanpa kerelaan. Antara fizikal yang berlaku adalah sentuhan, tepukan, cubitan, urutan, pelukan, ciuman dan raba. Dalam bentuk lisan pula, dalam bentuk teguran, gurauan, komen-komen berjenaka, mengusik, membuat bunyian dan menyoal perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Dalam bentuk isyarat seperti menjela lidah, membuat bunyian dengan nada yang tidak sesuai, menjilat bibir ataupun memegang serta memakan makanan secara provokatif, isyarat tangan ataupun bahasa yang berbentuk lucah dan menggoda. Dalam bentuk visual pula menunjukkan material-material pornografi, melukis lakaran ataupun menulis sesuatu yang berasaskan seksual,
dan mempamerkan sesuatu yang berbentuk seksual. Ragut atau rompak selalunya berlaku apabila mangsa berjalan kaki, menaiki motosikal, menggunakan komputer riba di fakulti. Lazimnya berlaku di antara pukul 10 pagi hingga 5 petang. Waktu yang sering berlaku adalah pada hari-hari kuliah dan juga hari-hari bekerja. Suspek kebiasaannya 2 orang menaiki sebuah motosikal. Lokasi yang sering berlaku adalah di perhentian bas, persiaran Universiti 1, bulatan masjid dan lain-lain. Ragut berlaku selalunya disebabkan oleh mangsa meletakkan beg duit di dalam raga motosikal, berjalan kaki seorang diri di tempat sunyi, memakai barang kemas secara berlebihan, berjalan selari dengan aliran trafik, leka bermain komputer riba di ruangan Wi-Fi di fakulti dan juga terpedaya dengan pertanyaan orang yang tidak dikenali. Samun atau perompak. Suspek bersenjatakan parang ataupun pisau. Sering bergerak pada waktu malam. Bilangan suspek biasanya 2 orang menaiki motosikal. Sering berlaku di jalan ataupun di lorong-lorong yang sunyi, di jalan kebun sayur, lorong Kosas, Bukit Expo dan juga di jalan Sapu Cahaya. Samun atau perompak sering berlaku disebabkan oleh mangsa berjalan di lorong yang sunyi dan gelap, membawa banyak barangan berharga, mengeluarkan wang tunai dari mesin ATM pada waktu malam dan juga tidak peka dengan keadaan persekitaran. Akhir sekali, apa yang perlu dilakukan sekiranya disamun ataupun dirompak? Pertama sekali, bertenang. Yang kedua, jangan bertindak jika perompak berkenaan mempunyai senjata. Yang ketiga, perhatikan gerak-geri perompak seperti perwatakan, air muka, pakaian, tingkah laku, pergerakan dan keterangan fizikal yang lain yang mana ia boleh membantu polis untuk mengesan perompak berkenaan. Nombor pendaftaran kenderaan, warna, jenis dan arah suspek melarikan diri. Segera hubungi polis dan juga bahagian keselamatan UPM untuk tindakan selanjutnya. Bahagian Keselamatan Universiti menyediakan 2 jenis pelekat kenderaan untuk pelajar dan juga staf, iaitu pelekat kereta dan juga motosikal. Antara kategori pelajar yang layak untuk memohon pelekat kereta adalah pelajar-pelajar peringkat master dan PhD, pelajar bachelor tahun akhir, pelajar bachelor luar kampus, pelajar bachelor terlibat latihan industri, projek dan praktikal, serta pelajar-pelajar mewakili Majlis Perwakilan Pelajar dan juga Majlis Perwakilan Kampus. Bagi motosikal, semua kategori pelajar layak memohon kecuali pelajar bachelor tahun pertama sahaja. Di samping itu, pihak universiti juga menetapkan peraturan-peraturan yang perlu diikuti oleh pelajar. Antaranya, memiliki aplikasi Putra VID sebagai pengenalan diri menggantikan kad metrik, berpakaian mengikut ketika pakaian yang telah ditetapkan, menjaga harta benda peribadi dengan sebaik-baiknya, menggunakan bas kampus yang disediakan untuk kedewan kuliah, perpustakaan dan lain-lain, sentiasa berteman sekiranya berjalan kaki pada waktu malam, menjauhi diri dari sebarang perlakuan jenayah, memastikan bilik berada di dalam keadaan selamat sebelum meninggalkannya, menjaga kebersihan tempat tinggal, hubungi terus bahagian keselamatan sekiranya berlaku sebarang kecemasan, mematuhi arahan dari masa ke semasa oleh pihak universiti ataupun kolej. Pelajar-pelajar juga dilarang berada di luar premis ataupun kolej selepas jam 12.30 malam, membawa, memiliki dan menunggang ataupun memandu kenderaan tanpa kebenaran di dalam kawasan kampus, terlibat dengan aktiviti perjudian, membawa masuk minuman keras, dadah dan bahan lucah, melibatkan diri dalam pekerjaan di luar kampus tanpa kebenaran, menceroboh
dalam kawasan-kawasan larangan dalam kampus, menganjurkan program ataupun aktiviti dalam kampus tanpa kebenaran, menerbit dan mengedarkan apa-apa risalah atau dokumen bertulis tanpa kebenaran, membawa masuk orang luar ataupun pelajar lain ke dalam premis kolej tanpa kebenaran, berpindah tempat tinggal tanpa kebenaran pihak kolej, membuat bising sehingga mengganggu pelajar lain, masuk dan keluar kampus selepas tengah malam tanpa kebenaran. Pihak kami juga mengalu-alukan komen dan cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk penambahbaikan yang bersesuaian bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan keselamatan di dalam kampus Universiti Putra Malaysia ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah terpilih untuk mengikuti pengajian di universiti yang kedua terbaik di dalam negara ini. Sekian, terima kasih.